Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Saya Syaihan Ibrahim, Setiausaha Syarikat Berlesen dari MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd. Dalam video kali ini saya nak menjelaskan kepada tuan-tuan berkenaan dengan siapakah setiausaha syarikat dan apakah peranan mereka. Akta Syarikat 2016 telah menetapkan setiap syarikat Sdn Bhd dan juga Berhad wajib melantik minimum seorang setiausaha syarikat. Setiausaha syarikat ni bukan siapa-siapa saja boleh jadilah. Hanya orang-orang yang telah dinyatakan secara spesifik di dalam akta tersebut sahaja boleh bertindak sebagai setiausaha syarikat. Mereka ialah sama ada di kalangan peguam ataupun accountant atau juru audit atau chartered company secretary ataupun mereka yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat-Syarikat Malaysia SSM. Macam saya ni ialah termasuk dalam mereka yang telah dilesenkan oleh SSM. Menjadi kebiasaan syarikat-syarikat Sdn Bhd dan juga syarikat Berhad, terutamanya syarikat yang baru ataupun bersaiz kecil, untuk melantik setiausaha syarikat melalui syarikat setiausaha. Macam MSIB Corporate Consultancy ini adalah syarikat setiausaha. Yang mana syarikat setiausaha kebiasaannya akan mengenakan bayaran yang dipanggil sebagai yuran syarikat setiausaha ataupun popular dipanggil sebagai secretary fees. Bayaran ni perlu dibayar oleh syarikat yang melantik selagi mana syarikat tersebut masih lagi wujud dan tidak ditutup secara rasmi di SSM. Inilah saya pernah pesan sebelum ni dalam video saya, yang mana sekiranya syarikat tuan-tuan dah tidak lagi menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan, rugi ke, dah tak ada idea dah nak jalankan perniagaan, perancangan sebelum ni dah tak jadi ke macam mana, pastikan syarikat tuan-tuan ditutup secara rasmi di SSM. Kalau tidak, tuan-tuan perlu membayar yuran syarikat setiausaha ni selagi mana syarikat tuan-tuan tidak ditutup. Ni rugilah, dah jatuh ditimpa tangga. Jadi pastikan syarikat tuan-tuan ditutup. Baik, sekarang apa pula peranan dan tanggungjawab setiausaha syarikat ni? Sebenarnya terdapat beberapa tugas dan tanggungjawab yang telah digariskan oleh Akta Syarikat untuk dijalankan oleh setiausaha syarikat yang dilantik. Cuma dalam video ni saya akan jelaskan 3 tanggungjawab utama, yang mana tanggungjawab ini telah termasuk di dalam yuran syarikat setiausaha yang tuan-tuan bayar setiap bulan atau setiap tahun tadi tu. Tugas yang pertama ialah tugas untuk hadir di pejabat berdaftar syarikat dalam tempoh tertentu. Di sini tuan-tuan perlu faham, setiap syarikat Sdn Bhd ataupun Berhad apabila ditubuhkan, tuan-tuan akan mendapat 2 jenis alamat. Satu alamat ialah alamat berdaftar, yang satu lagi adalah alamat perniagaan. Alamat berdaftar ni ialah alamat syarikat setiausaha, dan alamat perniagaan ialah alamat di mana syarikat tuan-tuan dijalankan. Jadi setiap hari dan waktu yang telah dinyatakan ada di dalam pendaftaran di SSM, yang mana syarikat setiausaha perlu hadir, sama ada secara personal ataupun melalui wakil dia, melalui kaki tangan dia ke, boleh, tak ada masalah. Perlu hadir, perlu ada di pejabat berdaftar syarikat, iaitu di alamat syarikat setiausaha. Jadi kehadiran ni penting untuk memastikan sekiranya ada wakil-wakil syarikat tuan-tuan datang untuk meminta dokumen ataupun ada urusan berkaitan dengan syarikat, urusan tersebut boleh dijalankan. Okey, ini adalah tanggungjawab yang pertama. Tanggungjawab yang kedua ialah setiausaha syarikat perlu menyimpan buku minit dan buku daftar syarikat tuan-tuan. Yang ini adalah tanggungjawab yang penting juga. Buku minit dan buku daftar ni tuan-tuan mesti akan dapat selepas syarikat tuan-tuan ditubuhkan di SSM. Saya faham ramai di kalangan tuan-tuan mungkin tak pernah tengok pun macam mana rupa buku minit dengan buku daftar ni. Sebab apa? Sebabnya buku minit dan buku daftar ni kebiasaannya disimpan di pejabat syarikat setiausaha, yang mana ianya juga adalah pejabat berdaftar syarikat tuan-tuan.
Jadi ramai yang tak pernah tengok. Tapi buku ini sangat penting sebab buku ini menjadi primary evidence kelas pertama sekiranya berlaku kes mahkamah yang melibatkan syarikat tuan-tuan. Mana nak semak maklumat berkaitan dengan siapa pengarah yang masuk, betul ke dia masuk, siapa shareholder yang telah membayar saham, yang belum membayar, apa semua tu, maklumat tu hendaklah disemak di dalam buku minit dan buku daftar syarikat tuan-tuan yang mana ianya berada di pejabat syarikat setiausaha. Jadi tuan-tuan tahu mana nak ambil buku-buku tersebut. Tanggungjawab ketiga yang mana setiausaha syarikat perlu lakukan ialah mengingatkan pengarah-pengarah syarikat berkenaan dengan pematuhan setiap tahun. Apa pematuhan yang perlu dilakukan oleh syarikat Sdn Bhd dan juga syarikat Berhad setiap tahun? Yang pertama, perlu menghantar satu laporan tahunan ke SSM. Yang kedua, perlu menghantar laporan audit ke SSM. Dan yang ketiga, ini bagi syarikat Berhad, perlu mengadakan AGM setiap tahun. Yang ketiga-tiga perkara ni, setiausaha syarikat mesti kena ingatkan pengarah apabila tiba masa untuk melakukan ketiga-tiga perkara ni. Sekiranya setiausaha syarikat gagal ataupun cuai berkenaan dengan tanggungjawab ni, setiausaha syarikat boleh dikenakan tindakan oleh pihak SSM di bawah akta syarikat. Tapi sekiranya setiausaha syarikat sudah pun mengingatkan, sudah pun memberitahu kepada para pengarah, tapi para pengarah tidak melakukan, maknanya tanggungjawab mereka sudah pun terlepas. So itulah tadi berkenaan dengan siapakah setiausaha syarikat dan apa peranan dan tanggungjawabnya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dah jelas dan membantu urusan dalam menguruskan syarikat Sdn Bhd ataupun Berhad tuan-tuan. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaham Ibrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera.